Peristiwa hijrah telah berlaku pada tahun 13. Pada tahun yang ke-13, Rasulullah SAW diisytiharkan menjadi Nabi dan Rasul untuk seluruh manusia. Sesudah lebih kurang 13 tahun, Rasulullah dan umatnya yang menetap di Mekah, yang sentiasa dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah, maka akhirnya Rasulullah SAW diperintah oleh Allah supaya berhijrah ke Madinah. Di Madinah Rasulullah hidup selama 10 tahun. Jadi sepanjang 23 tahun Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, menyampaikan perintah Allah kepada umatnya di Mekah selama 13 tahun, di Madinah selama 10 tahun, yang berakhir dengan kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hukum berhijrah dari Mekah ke Madinah pada masa itu adalah wajib. Wajib bagi setiap orang yang beriman yang ada di kota Mekah berhijrah ke Madinah. Tetapi biasalah manusia walaupun sudah beriman, ada saja helah, ada saja cara-cara mereka nak mengelak kewajipan. Maka di celah-celah umat Islam yang segera berpindah ke Madinah tanpa memikirkan kepentingan apa-apa pun, semata-mata taat kepada Allah, dengan meninggalkan berbagai kepentingan di kota Mekah seperti harta, keluarga dan sebagainya. Mereka segera berpindah. Tapi di celah-celah itu ada beberapa orang Islam yang sengaja melambat-lambatkan perpindahan mereka ke Madinah. Antaranya kerana memikirkan keluarga, harta benda, perniagaan, dan berbagai kepentingan dunia. Ada yang melambat-lambatkan sehingga meninggal di Mekah tanpa sempat berhijrah ke Madinah. Jadi berbagai-bagailah keadaan sambutan orang-orang Islam tentang perintah Allah supaya berhijrah ke Madinah yang dihukumkan wajib. Kenapa diwajibkan? Kerana yang pertama, untuk meramaikan bilangan orang Islam di Madinah. Kerana Nabi dan beberapa orang yang baru sampai di Madinah merupakan satu golongan kecil berbanding penduduk Madinah pada masa itu. Jadi diharapkan bila orang-orang Islam dari Mekah berhijrah ke Madinah, maka bilangan orang Islam bertambah ramai. Perjalanan hijrah daripada Mekah pada masa itu adalah sangat sulit, sangat bahaya. Kerana orang-orang Quraisy Mekah sengaja mengendap di pertengahan jalan. Siapa saja orang Islam yang ditemui berhijrah ke Madinah, mereka akan tangkap, akan siksa, akan bunuh. Dan memang ada beberapa sahabat yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy, dibunuh dengan cara yang sangat kejam.
Tetapi 8 tahun kemudian, bila kota Mekah dapat ditawan oleh tentera Islam, maka kewajipan berhijrah ke Madinah sudah tidak ada lagi. Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadisnya, la hijrata ba'dal fathi illa jihadun wa niyatun. Tidak ada lagi kewajipan hijrah dari Mekah ke Madinah sesudah tertawannya kota Mekah oleh tentera Islam pada tahun 8 Hijrah. Yang ada hanyalah 2 perkara. Illa jihadun wa niyatun. Yang ada menjadi kewajipan orang-orang Islam ialah menghijrahkan jihad dan niat. Apakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW? Yang ada, yang mesti ditunaikan, kewajipan yang mesti dijalankan, dilakukan oleh umat Islam sesudah kota Mekah ditawan oleh tentera Rasulullah SAW, ialah bersungguh-sungguh melakukan jihad dan keduanya niat. Apakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah jihad dan niat? Yang dimaksudkan oleh Rasulullah jihad ialah kesungguhan umat Islam dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjaga keutuhan agama, supaya umat Islam benar-benar menjadi orang yang beriman, yang benar-benar menuhankan Allah sebagai waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah sebagai Tuhan yang mengurus dan melindungi orang-orang yang beriman, yang sentiasa menjauhkan mereka daripada berbagai kegelapan, kesesatan, kepada cahaya hidayatnya. Adapun niat bermaksud Rasulullah SAW menegaskan bahawa umat Islam wajib menjaga kebersihan hati, kebaikan hati, keutuhan hati, supaya benar-benar hati menjadi qalbun salimun, hati yang sejahtera, hati yang hanya memandang Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang makhluk. Dengan itu maka kita wajib menjaga, memelihara setiap hati kita, supaya hati kita dapat kita gerakkan pada ke arah kebaikan. Apabila kita ingatkan amalan, maka amalan itu adalah gerak jasad kita, dan niat itu adalah gerak hati kita. Bila kita melakukan sesuatu amalan, maka jasad kita bergerak, itulah amalan.
dan hati kita juga bergerak. Itulah niat. Jadi gerak jasmani dan rohani, atau gerak jasmani dan hati mesti selaras supaya dapat menghasilkan amalan yang terbaik. Karena kita diperintah oleh Allah beramal dengan amalan yang ahsanu amala, amalan yang terbaik. Untuk dapatkan amalan terbaik, bukan saja kita melakukannya dengan amalan terbaik, tapi bergantung pada gerak hati yang terbaik. Dari sinilah maka Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Berbagai amalan itu diiringi dengan berbagai niat. Seseorang akan dapat kebaikan daripada amalannya. Hanyalah setakat apa yang telah diniatkan. Sehingga apabila Rasulullah menyebutkan hadis tersebut, ada setengah sahabat, ya Rasulullah, ada sahabat-sahabat kita yang berhijrah kerana nak cari peluang pekerjaan, ada nak cari peluang perniagaan, dan berbagai-bagai lagi ya Rasulullah. Dan ada juga yang berhijrah dengan harapan mudah-mudahan mereka dapat kahwin perempuan-perempuan di Madinah. Maka Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa ila rasulih fakanat hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibaha aw imra'atin yankihuha fakanat hijratu ila ma hajara ilaihi. Tiap-tiap amalan itu diiringi dengan berbagai niat. Maka sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat pahala seperti yang diniatkan. Siapa yang berhijrah kerana nak nambahkan harta, ya insya-Allah akan dapat harta itu. Dan begitulah pahalanya setakat apa yang diniatkan. Siapa yang berhijrah kerana perempuan yang telah yang dinikahi, maka begitulah dia akan dapat pahala setakat apa yang diniatkan. Kalau di zaman Rasulullah SAW berhijrah bermaksud berpindah dari Mekah ke Madinah, maka hijrah di zaman kita ini sekarang telah disesuaikan maknanya, disesuaikan maksudnya oleh para ulama. Karena tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah sesudah tertawannya kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Kerana itulah para ulama menyesuaikan makna hijrah yang diwajibkan kepada kita sekarang. Ialah kita berhijrah daripada hal keadaan kita yang buruk kepada yang baik. Daripada bergelumang dalam maksiat, keluar daripada lubuk maksiat menuju kepada kebaikan. Kalau seseorang itu bodoh, wajiblah berhijrah supaya dia berilmu dengan belajar. Siapa yang imannya lemah, wajiblah berhijrah menuju kepada keyakinan. Siapa yang malas beribadat, berhijrah segera, banyakkan ibadat.
siapa yang hatinya kotor, segeralah berhijrah, membersihkan hati, supaya hati menjadi sebersih-bersihnya. Inilah hijrah yang diberi makna, disesuaikan dengan keperluan dan keadaan umat Islam semasa, yaitu di akhir zaman ini. Oleh kerana itu, hukum hijrah tetap wujud pada diri kita, yaitu kita wajib berhijrah daripada jahat kepada baik, daripada jahil kepada alim, daripada miskin kepada kaya, dan berbagai-bagai lagi kebaikan yang mesti kita capai. Semuanya itu adalah kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah adalah Tuhan kita yang sentiasa membantu kita. Seperti firman-Nya, Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah Tuhan, pelindung pengurus zahir dan batin orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur, yang sentiasa mengeluarkan orang-orang yang beriman itu daripada berbagai kegelapan, kelemahan zahir dan batin, kepada cahaya hidayahnya, kepada kebaikan hasil daripada hidayahnya. Jadi kesimpulannya, walaupun hijrah di Mekah Madinah sudah tidak ada lagi, tidak diwajibkan lagi, tapi itu tetap diwajibkan berhijrah daripada keadaan kita yang buruk kepada baik. Adalah wajib, itu tidak boleh abaikan. Siapa yang kurang faham tentang solat, wajib dia berhijrah segera, belajar bab solat. Siapa yang jahil tentang tauhid, wajib berhijrah dengan segera belajar tauhid. Begitulah seterusnya, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakuna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal inabata wastiqamata ala syari'ati gharawatil bayda. Allah ja'alna mustaqiman wa la taj'alna saqiman al haqq. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udzika adiyanana wa imanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa mawalana wa buyutana kulla syai'in a'taitana ya rabbal alamin. Allah ja'alna wa yunfikana fika wa manika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baki wa syarik kulli syai'in ala kulli syai'in qadir. Allah tu'alaina bil afiyah wassalama wassihah wa ala abika fi bahrika barrika jawika bi ummati Muhammadin ajma'in. Allah ja'alna min syarri ma qadaita wa salimin. Allah ja'alna min syarri ma qadaita wa salimin. Allah ja'alna min syarri ma qadaita wa salimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.